مرضاتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائل اللهم انزلنا بعنايتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائل اللهم انزل بمرضاتك اللهم اجعل ما قرأنا وما حللنا وما استغفرنا وما صلينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من نازل المشاب نقدمها ونحديها إلى حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع إلى أرواح وله خصوص إلى روح حجة زينب بنت يوسف وأصول أجمعين اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع بالإحسان إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والأجداد المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك الراحمين اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنة جنات الخلود وماء مسافات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رفيقا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا للخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bersolawat, berzikir dan juga hajat daripada almarhumah keluarga almarhumah Hajah Zainab bin Mak Yusuf, keluarga dia mintakan kita doa dan kita hadiahkan pahala kepada Hajah Zainab yang menghuni pondok satu ketika dahulu, dan kita doakan agar dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada keluarga kita, ibu bapa kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua yang hidup dan juga yang telah mati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang barakah, pada malam yang mulia ini kita bersama-sama berzikir, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tanda kasih dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat yang khusus kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih dia untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama menyebut apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih kepada seseorang, maka ditariknya orang itu untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan ketaatan, apabila kita berzikir, apabila kita baca Quran dan sebagainya, ini tanda cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan cintanya lagi, maka ditariknya hati kita untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak semua orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ingin untuk menghampirkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua. Sebahagian manusia dia hanya ingin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian manusia dia ingin sekadar melakukan salat, melakukan pelbagai ibadat, tetapi tidak berusaha untuk menghampirkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyempurnakan cintanya, maka ditariknya kita ataupun berkeinginan kita untuk bertambah hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyempurnakan cintanya kepada hamba-Nya,
maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayat kepada si hamba tadi, maka untuk dia bertambah hampir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin menambahkan sempurna kebaikan pada seorang itu, maka diberikan dia kekuatan bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkeinginan untuk hampir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan untuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Semakin Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cintanya kepada si hamba itu, maka semakin bertambah taat, semakin bertambah makrifat si hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan, ditambahkan kebaikan. Sentiasalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu, ditambahkan kefahaman. Sebab ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah makna ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala? Ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang tu mengambil master, bukan orang ambil PhD dan sebagainya. Bukan itu yang ilmu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharamkan seorang untuk menyambut pengajian MA, PhD dan sebagainya. Tetapi ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ilmu, semakin rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Bermaksud semakin tambah ilmu, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang lebih manfaat dia, untuk menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di atas dunia ini dengan satu tujuan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di dunia ini untuk apa? Untuk jadi khalifah. Untuk jadi khalifah. Jadi untuk jadi khalifah kita memerlukan ilmu. Untuk menjadi khalifah kita memerlukan ilmu yang sempurna. Untuk menjadi khalifah kita perlu memahami apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang paling besar dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Benda yang paling besar dibawa oleh Nabi kita adalah akhlak. Wa laqad bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan akhlak yang sempurna ini, maka kita akan menjadi khalifah yang sempurna di dunia ini. Maka berterusanlah tuntutan agama kepada kita agar belajar tentang akhlak. Maka akhlak di sini sama ada akhlak dengan manusia, akhlak dengan makhluk, dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama bila memberikan ta'arif tasawuf, ramai ulama memberi ta'arif tasawuf dengan pelbagai ta'arifan, semua tu betul. Pelbagai ulama mentarif apa maksud ilmu tasawuf, apa belajar ilmu tasawuf, semua betul. Tetapi ada ta'arif yang agak sempurna maksud dia, maka ulama mengatakan at-tasawuf akhlak. At-tasawuf kullu akhlak, kata ulama. Tasawuf itu semuanya akhlak. Man zada akhlaqan zada tasawufan. Man zada akhlaqan zada tasawufan. Sebagai ulama mengatakan at-tasawuf akhlak. Tasawuf itu akhlak. Man zada akhlaqan zada tasawufan. Barang siapa bertambah akhlak dia, maka bertambah tasawuf dia.
Jadi tidaklah seorang itu belajar ilmu tasawuf kecuali untuk meningkatkan akhlak dia. Sama ada akhlak dengan manusia dan juga akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akhlak kita dengan manusia pun tak boleh lepas, macam mana kita nak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhlak dengan manusia pun tak lepas, tak reti kita untuk menunjukkan akhlak sama manusia. Macam mana kita nak belajar ilmu tasawuf, kita kata dengan sesama kita pun tak lepas. Dengan sesama kita kan masih lagi kita berkira-kira. Tidak kalau kita berkira kecuali kita mementingkan diri kita sendiri, tak lepas kita. Jadi berakhlak kita dengan manusia dan berakhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali bermaksud orang itu makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan kehidupannya adalah akhlak. Maka dengan akhlak ini, maka inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di dunia ini jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan dunia khalifah. Maka dengan kepahaman khalifah ini, maka kita akan membawa dunia ini dengan sempurna. Tanpa kita memahami makna akhlak ini, maka kita tak betul bawa dunia ni. Kita takkan betul. Maka kita akan berkelahi, kita akan memusuhi manusia. Dan kita kata akhlak kita tidak tinggi. Akhlak kita tidak tinggi. Kemaafan kita tidak tinggi untuk kita memperlakukan dunia ini. Sebab itu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berakhlak. Walaupun musuh memusuhi kita, walaupun musuh membenci kita, walaupun musuh rasa iri hati dan dengki, kita tetap dengan akhlak kita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tunjukkan kepada dunia bahawa inilah tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini. Dan kalau kita berjihad sekalipun, berjihad dengan akhlak. Masya Allah. Para sahabat dulu berjihad semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai tahap para sahabat dulu bila berperang bukan kena goram, tak. Bukan kena goram. Goram betul, kita kata. Wih, rasa nak pijak-pijak rasa. Maka itu bukan akhlak yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika mana para sahabat berperang, mereka berperang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana goram, tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita berperang kerana goram, maka kerana nafsu kita, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah diriwayatkan satu ketika berperang, maka musuh tadi telah pun jatuh senjata dia. Sayyidina Ali tinggal nak tikam lagi. Tiba-tiba bila dia nak tikam, musuh tadi meludah ke muka Sayyidina Ali. Diludahnya. Kita kalau orang ludah lagi kita nak cincang-cincang. Kan? Jadi kalau dia tak ludah, mungkin kita tikam elok ya. Kan? Tikam kan. Tapi dia ludah ya. Kita Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali bila dia kena ludah, terus dia ambil pedang, dimasukkan ke dalam sarung dia. Maka musuh tadi bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa engkau masukkan pedang? Kau boleh bunuh aku, dia kata. Kenapa kau tak jadi bunuh? Maka kata Sayyidina Ali, sebelum engkau ludah ke muka aku nak bunuh engkau kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana agama, dia kata. Tetapi bila engkau ludah muka aku bertambah marah, dia kata.
Sebab kena ludah tu pertama marah. Muka kena ludah, tak geram gitu. Tapi bila muka kita kena ludah, kita marah, itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu kerana nafsu kita. Maka kata Sayyidina Ali, aku takut kalau aku bunuh engkau ketika aku marah itu, aku membunuh engkau kerana nafsu aku, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimasukkan padang. Maka mengucap musuh tu, sebab melihat betapa tingginya akhlak orang Islam. Masya Allah, kita tak kalah pun. Kita tak kalah pun, walaupun kita dibunuh, walaupun kita ditindas, kita tak kalah pun. Kita tunjukkan akhlak kita. Sebab kita dilantik oleh Allah untuk jadi khalifah di atas dunia ini. Apa maksud khalifah? Kita tunjukkan akhlak kepada manusia yang lain. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Nabi Muhammad ni contoh kepada umat yang lain? Maka Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Allah Ta'ala sebut manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu satu umat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Kita tunjukkan contoh kepada manusia. Jadi untuk apakah kita berhadapan dengan manusia? Untuk apakah kita berhadapan dengan manusia? Kita nak cincang-cincang dia kok? Apakah kita nak berhadapan kepada manusia, kita geram, kita nak humban ke neraka kok? Ataupun kita kata kita doa kena biar dia masuk neraka. Dek geramnya kita. Tak. Salah. Apa kata? Salah niat kita. Kalau kita geram, kita doa, ya Allah, masuklah di neraka, maka kita tak ada beza dengan iblis. Iblis juga nak bawa orang ke neraka. Kita pun dek geram, kita doakan orang tu masuk neraka. Dek geram kan? Maka tak betul. Kita kata, tugas kita untuk membawa orang hidayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita untuk bawa orang hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita memerlukan akhlak yang amat tinggi. Kita memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kita memerlukan kemaafan yang sangat tinggi. Nabi bila musuh ingin berdamai, maka dia berdamai. Musuh ingin berdamai. Bukan kita tauhid lawan, tak berdamai. Sebab apa? Kita menunjukkan akhlak. Sebab tujuan kita apa? Tujuan kita supaya tunjuk akhlak kepada mereka, supaya mereka mendapat hidayat. Bukan kita nak geram dia hancur, tak, tapi untuk hidayat. Masya Allah, kita kata. Jadi tak semudah itu kita bawa agama dengan pedang selesai, tak. Kita bawa agama dengan senapang selesai, tak. Kita bawa agama dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa agama dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan, dengan penuh kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugasan kita adalah menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidaklah manusia itu dijadikan kecuali untuk menambahkan makrifatnya kepada Tuhannya. Apa maksud bertambah makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bermaksud tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah makna tambah makrifat kecuali tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ni kita tak suka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih suka mengingati duit, harta dan sebagainya. Kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kita suka untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga melebihi menyebut nama-nama yang lain. Itu maksud makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita telah melihat betapa indahnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu makrifat nama dia. Sehinggalah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala itu kemuncak kebahagiaan hidup kita di dunia. Itu masuk makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dijadikan oleh Allah untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Ibadat ini kata Abdullah bin Abbas ma'rifat. Ibadat itu bukan bermaksud solat, puasa, tak. Maksud ibadat itu ma'rifat kita kepada Allah dengan ibadat kita, itu maksudnya. Bermaksud tugasan kita di dunia bukan sekadar melaksanakan solat selesai, tak. Tapi ditugaskan ma'rifat kepada Allah. Maksud solat kita dengan ma'rifat, puasa kita dengan ma'rifat, haji kita dengan ma'rifat, sehinggalah keseluruhan hidup kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah tu. Susahlah. Siapa suruh jadi manusia? Kan? Nabi Jemaah tak ada pilihan. Memang kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadi manusia. Kemudian kita ditakdirkan Allah Ta'ala, kita minta amanah yang Tuhan bagi kepada kita. Kita minta amanah yang Tuhan tawarkan kepada makhluk. Makhluk semua tak ada amanah tu. Kita yang minta. Fa wa hamalahal insan. Allah Ta'ala dah berikan satu amanah dah. Inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami dah tawarkan satu amanah kepada langit, bumi, gunung, ganam. Fa abaina an yahmilnaha, semua tanda. Wa ashfaqna minha, tak sanggup. Wa hamalahal insan, manusia kata bagilah kat kami, susah bawa lah semua tanda. Innahu kana zaluman jahula, manusia sangat zalim dan jahil tentang amanah. Apa amanah yang Allah Ta'ala amanah kepada kita? Amanah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugasan kita apa? Tugasan kita bukan sekadar salat, tetapi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Lepas pada itu, maka terpulang kepada Allah mentakdirkan kita, kehidupan kita dengan pelbagai takdir. Bila kita telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terpulang kepada Allah Subhanahu mentakdirkan kehidupan kita sebagaimana Allah Ta'ala takdirkan kehidupan kita aman. Makrifat kita kepada Allah dalam keadaan aman. Allah takdirkan kita dalam perang, maka makrifat kita kepada Allah dengan peperangan tersebut dan sebagainya. Itu yang berlaku persejarah kita. Tak boleh kita nak pilih. Itu yang berlaku persejarah. Semenjak zaman sahabat, ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam pelbagai bidang. Ahli makrifat di kalangan para ulama, para ilmuwan. Para ulama mereka makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan ulama fuqaha makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan muhaddithin ahli hadis makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan ahli tafsir makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di kalangan mujahidin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berperang, maka berperang mereka dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting kita sediakan diri kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan takdirkan kehidupan kita dengan pelbagai takdir. Maka kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita kata kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti saudara kita di Gaza. Mereka melawan musuh dengan kekuatan makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menambahkan keyakinan janjinya Allah Subhanahu. Mereka tak ada pilihan. Saudara kita di Gaza tak ada pilihan kecuali masuk ke medan jihad melawan musuh. Maka diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kekuatan makrifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli makrifat adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada berada di medan perang, sama ada berada di negara yang aman, hatta tidurnya itu lebih mulia, kata ulama. Masya Allah. Orang bermaksud orang yang hati dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segala-galanya, tidurnya lebih mulia daripada ahli ibadat yang lalai hatinya.
Orang yang mencapai derajat makrifat bermaksud orang yang hatinya masya-Allah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang menyebut nama Allah bergelendangan air matanya. Kenapa bergelendangan air mata menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Sebab hatinya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semudah itu orang tu dapat, percuma tak? Dengan mujahadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala buka hijab ke hati dia, maka punya perasaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta, rasa agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu berikan kita kepahaman tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat Al-Quran itu menyokong satu kata-kata dalam kitab Ihya, ada kata bukan hadis dan sebagainya, tapi bertepatan dengan Al-Quran. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, iaitu hadis, ada kata hadis dan sebagainya, iaitu man amila bima alima warasahu ilma bima la ya'lam atau kama qala. Ada kata Imam Ghazali letakkan dalam kitab Ihya dia, man amila bima alima, barang siapa beramal apa yang dia tahu, maka Tuhan akan bagi ilmu yang dia tak tahu. Bermaksud Allah Ta'ala tambah kita ilmu. Firman Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajar kamu ilmu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa tenang ibadat, kita rasa seronok ibadat, kita rasa selesa ibadat, kita rasa lazat ibadat dan sebagainya, maka ini salah satu makrifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya diberikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidurnya lebih afdal daripada ahli ibadat yang hatinya ke lain. Dia ahli ibadat tapi hatinya ingat kepada harta. Dia ibadat tapi hatinya ingat pada dunia. Maka kata ulama, ahli makrifat tidurnya pun lebih afdal daripada ahli ibadat. Kenapa? Sebab hatinya telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut sebagai syurga. Makrifat ini sebagai syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita memahami mana erti maksud ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita istiqamah, kekuatan untuk beramal, untuk mencapai darjat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beringin kita untuk menghampiri diri kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya hampir ke hadrat Allah, menyebut nama Allah, tidak sama dengan hatinya jauh daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berada di hadrat harta, hatinya berada di hadrat keluarga, hatinya berada di hadrat makan dan sebagainya. Jadi hatinya jauh daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita faham maksud bergerak ke hadrat Allah itu. Mudah-mudahan kita faham maksud kita bawa hati kita bergerak untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila hati kita berada di hadapan hadrat Allah, bermaksud kita menyebut nama Allah, itu yang Nabi sebut, ka'annaka tarah wa'bud rabbak ka'annaka tarah. Sembahlah Tuhanmu seolah kau lihat Tuhan. Bermaksud kita sampai derajat ihsan. Bila kita beribadat kepada Allah, kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia ihsan yang dituntut oleh agama kepada setiap orang Islam. Bukan untuk golongan tertentu ya. Yang tutup pada raudah itu dia lain tu tak. Kita tak payah ada itu lain tu tak. Ihsan ini dituntut kepada semua orang Islam. Beribadat kepada Allah dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuntutan daripada agama itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin.